Okay, Assalamualaikum. So here we go for chapter 7, which is called merger and acquisitions. Okay, pertama sekali sebelum kita pergi pada calculation, so kita nak tahu juga apa yang dimaksudkan dengan merger dan juga acquisitions. Okay, so it's related to apabila dua syarikat combine together lah, bergabung. So kalau merger means when two firms agreed to be combined as a single new company. So ada dua syarikat, so dia setuju nak combine dan jadi satu entity sahaja. Daripada asalnya dua dan dia combine dan jadi satu entity sahaja. So the board of director biasanya dalam merger dia orang dah approve the mergers dan dah mendapatkan kebenaran juga dan persetujuan juga daripada pemegang-pemegang saham ataupun kita namakan dia sebagai shareholders. So the company akan merge, biasanya kadang-kadang the same size of company, so dia akan combine together. So depend on the merger, ada company yang combine between the same industry, ada juga yang unrelated, okay. Depends on kind of merger yang dia nak buat lah. Okay. What about acquisition? So acquisition berlaku apabila one company buying another company. So dia macam terus take over, dia beli another company dan dia take over company tersebut. Okay. Dan acquiring company yang mengambil hak terhadap company yang dia nak beli tadi. So bila dia take over, dia akan jadi new owner. Okay. Company yang dia nak take over tu kita panggil TC, target company. Okay. Company yang take over the company TC tadi kita panggil AC, acquiring company lah. Okay. So TC dengan AC, yang ni awak jangan confuse kalau boleh, sebab this one kita ada kind of calculation lah untuk acquisition ni. So target company adalah TC, dan biasanya after the acquisition happen, TC tu ceases to exist lah. Dia pun macam tenggelam lah, tak wujud lagi. Okay, biasanya segala keputusan dan segala pentadbiran syarikat akan pergi kepada AC, iaitu acquiring company tadi. Faham ya? So itu yang dimaksudkan dengan merger dan acquisition. Okay, example. So this example adalah memudahkan kita untuk buat calculation. Example ni saya extract daripada you punya textbook. Okay. To illustrate the effects of merger on earning per share, consider below example. When there are two companies, B is the acquirer, will be the surviving company. Okay. A adalah TC, B adalah AC. So TC adalah target company, A adalah target company TC dan B adalah acquiring company or acquire lah. Okay. So bermakna siapa yang take over siapa? Okay. B akan take over syarikat A. Dan biasanya kalau awak tengok, dia punya total earning, number of shares, EPS, okay. Normally TC punya company nilai dia lebih kecil daripada acquiring company dia lah, biasanya lah. Okay. That's normal. Of course kalau you nak take over syarikat lain, mestilah you lagi besar daripada dia kan. Kalau kecil, macam mana kita nak take over syarikat besar? Tak logik. So biasanya B ni, acquire company ni, dia mempunyai earning yang lebih besar normally. Okay. Shares outstanding dan sebagainya, biasanya dia lebih tough dan gagah lah dari sudut tu. Okay. So kalau kita tengok kat sini, A target company, EAT dia, earnings dia adalah 20,000 sahaja berbanding dengan B 50,000. Number of share outstanding dia 5,000 tetapi B 10,000. So EPS RM4, B RM5. Okay. Price earning ratio, A adalah 15 times, for B adalah 12 times. So market share sama. Okay. So yang ni market share dia sama. Contoh yang dia bagi ni, market share mempunyai harga yang sama. So biasanya dalam merger and acquisition, kita diperlukan untuk mengira exchange ratio. Exchange ratio ni kita nak tengok nisbah berapa
terhadap market share, berapa nisbah yang bila dia merge atau dia combine together. So kita nak tengok berapa nisbah share yang dimiliki dan sebagainya. Okay. So for this one, kita tengok how to calculate the exchange ratio. Okay, exchange ratio ER. Okay, saya singkatkan. Formula dia biasa disingkatkan sebagai ER. M ni based on market price per share lah. M refers to this one, market price per share. Dia refer pada yang ini sebab dia buat ERM. Okay. So exchange ratio based on the market share, macam mana nak kira? Kita ambil M untuk TC bahagi dengan M untuk AC. Apa maksud MTC ni? Okay, market share syarikat yang jadi target tadi. Market share dia berapa? 60 kan? Okay. Dan market share untuk AC. Market share untuk AC iaitu acquiring company yang nak take over syarikat dia tadi. RM 60 juga. So, bila berlaku market share yang sama, bermakna exchange ratio pertukaran nanti adalah 1:1. Tengok 60 kita bahagi dengan 60, kita akan dapat 1. So, therefore, exchange ratio you adalah 1:1. Okay, faham ya? Kenapa pentingnya nanti lepas merger and acquisition tu, lepas merger effect tu kita kena kira pula. EPS baru dan sebagainya. Jadi kita kena merujuk balik kepada exchange ratio ni. Okay. So we can also determine the exchange ratio juga selain daripada based on market share ERM. We also can use it based on EPS. EPS. Okay. Based on the EPS per share. Earning per share. Ya. So macam mana kita nak buat ratio based on earning per share? Sama juga, kita ambil EPS untuk syarikat TC, kita bahagi dengan EPS untuk syarikat AC. So kita tengok nilai EPS masing-masing iaitu TC RM4 dan AC RM5. So kita bahagilah RM4 bahagi RM5. Jadi rasionya adalah sebanyak 0.80. Therefore exchange ratio, ratio based on EPS 0.80 nisbah 1. Okay. Kalau kita guna EPS, ratio dia jadi 0.8 nisbah 1. Kalau based on the market share, 1 nisbah 1. So kebanyakan soalan dia guna market share lah. Exchange ratio based on market share. Okay. Right. Sekarang kita anggap katakanlah firm B tu, okay, dia nak acquire share daripada syarikat A, tetapi dia tak offer apa-apa premium lah. So kita nak tahu jumlah common stock. Premium maksudnya dia beli dengan asal, nilai yang asal. So dia tak beli dengan nilai yang lebih. Kalaulah share syarikat tu RM berapa tadi? Ada tak dia? Okay, yang ni. Kalau lah market share dia 60, satu unit RM60, dia tak akan bayar lebih. So dia bayar 60 juga. Kan? So itu yang dimaksudkan dengan no premium. Tidak ada premium. Okay. Exchange ratio 1:1. Okay. Exchange ratio ni makna pertukaran nantilah bila dia combine together the company. So shareholder, jumlah share yang dimiliki oleh shareholder juga akan berubah ya, akan dirombak dan diubah. So dia exchange, dia bertukar pada 1:1 bila kita kira tadi kan. Okay, 1:1 yang ni. Okay. Alright. So jumlah new common stock yang kita nak tahu selepas berlakunya merger tadi. So kita ambil jumlah common stock TC darab dengan darab dengan exchange ratio. Okay. So jumlah common share TC berapa yang asal dia ada? TC punya company A dia ada 5,000 jumlah share outstanding. So 5,000 jumlah share outstanding darab je nisbah dia tadi iaitu 1. Makna jumlah common share yang baru juga kekal samalah 5,000 share.
Okay, bila nisbahnya adalah 1, biasanya tidak akan ada perubahan yang terlalu mendadak lah. Tetapi kalaulah kita follow yang ni, mungkin ada banyak perubahan sikit lah. Sebab yang ni nisbah dia adalah 0.8 kan. So yang ni 1 je. So share yang baru pun kekal sama lah 5,000 share. Sekarang kita nak tahu, ini kita dah tahu dah untuk TC bila dia combine dengan B tadi, syarikat AC tadi, jumlah share baru dia adalah 5,000. So kita nak combine together, so kita nak tahu berapa total number of share outstanding. So apa yang awak kena buat adalah awak kena tambah dengan jumlah common stock syarikat AC. So berapa jumlah common stock syarikat AC? Dia dah bagi kat sini 10,000 unit. Jadi kita tambahlah dengan 5,000 tadi. Ataupun nak include sekali dengan formula ER tadi kan. Yang ni bawa ke sini terus boleh juga. So 5,000 darab 1, 5,000 juga kan. So 10,000 syarikat AC punya stok tambah dengan 5,000 new share syarikat TC selepas dia merge. So dia akan dapat 15,000 share. So settle this one. Kita nak tengok pula post merger earning per share. Selepas di merge, berapa earning per share yang baru? Maka kita kena ambil ikut formula ni EPSN. N ni merujuk kepada penggabungan syarikat tadilah selepas merger. Okay. So combine together lah company yang TC dan juga AC. Remember yang mana TC yang mana AC awak kena tahulah. TC adalah target company, yang ambil alih syarikat dia adalah AC. Okay. So ini formulanya EACS, maknanya earning after share untuk syarikat tu, dan untuk AC, dan earning after share untuk syarikat DC. Okay. Bahagi dengan jumlah common stock yang di CSAC ni, number of common stock outstanding untuk AC dan number of common stock outstanding untuk TC, dan darab ER lah, exchange ratio. Okay. Dalam ni kita tengok berapa earning per share, total earning after tax, earning after tax untuk kedua-dua syarikat. So TC 20,000, syarikat AC 50,000. Follow the formula. So you just include dalam formula tadi. Untuk AC earning after tax dia 50,000 tambah dengan earning after tax TC 20,000. Okay, tambah dua ni dulu. Kemudian bahagi dengan jumlah common share yang baru yang tadi yang awak kira ke atas ni. So bahagilah dengan 15,000. Kita akan dapat EPS baru sebanyak RM4.67. Okay. So selepas post merger, bermakna original shareholder dia akan terima, okay, EPS dia adalah sebanyak RM4.67. Okay. So kalau kita darab dengan ni, kalau dari untuk dapatkan dari post merger EPS, original shareholder receive selepas merger, awak kena ambil post merger EPS tadi yang kita kira kat sini, kena darab dengan exchange ratio. So yang ni tak ada masalah lah, sebab bila kita darab, sebab ratio dia 1 kan. So awak akan dapat balik RM4.67. Inilah yang akan diterima oleh syarikat itu tadi. Okay. Selepas merger tu berlaku. So kita nak tengok efek. Efek ni selalu ditanya juga dalam peperiksaan biasanya. Okay, share of company B, selepas tu dia nak tengok efek berapalah. Jumlah A stockholder, kita akan dapat, kalau awak tengok kat sini kan, selepas merger A stockholder dia dapat 5,000 unit share, B stockholder dapat 10,000. Okay. Before merger dia punya earning per share RM4. Selepas merger before merger B adalah RM5 dan untuk A adalah RM4. Tetapi after merger, dua-dua company jadi berapa? 4.67. So kalau kita tengok untuk syarikat A yang di take over tadi, dapat yang dia kena take over tadi. Okay.
So untuk TC tadi, efeknya bertambah